Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kepada ibu-ibu dan bapa yang dihormati dan saudara-saudari hadirin hadirat, dan kepada penonton-penonton semua yang kita ada mengikuti dengan apa sejarah tokoh ulama besar Fatani kita. Alhamdulillah dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita boleh mengaji dan kita boleh dah tahukan sejarah orang panggil cara liti ataupun dengan secara dah rapi ataupun dengan secara sepitah lalu. Semua ini salah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka amba boleh royak sikit sebanyak daripada tokoh-tokoh ulama besar Fatani yang dikatakan hak ulama-ulama yang bersejarah dan ulama-ulama yang dicatatkan oleh ahli-ahli tarikh dan ahli sejarah tentang ulama-ulama yang besar dan tokoh-tokoh ulama di Fatani kita. Jadi alhamdulillah ibu bapa, jadi kita dok bicarakan tokoh yang ketiga ataupun dikatakan ulama besar yang ketiga daripada ulama Fatani ialah kena kepada Syekh Ahmad kita. Maka Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa, maka yang permula sekalinya yang kita duk caranya tentang Syekh Ahmad kita ni, masya-Allahnya dah daripada usul asal dia, nama penuh bagi Syekh Ahmad kita sudah cerita kemarin. Yang pertama dikatakan dia ni yang berasalnya nama yang penuh nama Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa Al-Malayuwiyu, lagi pula Al-Fataniyu. Dah ni makna kata Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain ni, dia tak tinggalkan lakab ataupun gelaran dia tu Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa. Jadi alhamdulillah berasal dia dan pula peringkat pertama kelahiran dia tu daripada mana, ialah dikatakan kampung Kampung Jambu. Kampung Jambu tu ulama tak ada dobit kata beranak di tengah Kampung Jambu, kawasan masjid kau di Bucu tu, jadi ulama tak ada sebut di sini. Tapi ni di kawasan Kampung Jambu, maka tarikh beranak Syekh Ahmad kita ni dikatakan tarikhnya tepat 5 Sya'ban malam Jumaat tahun 1272 Hijrah, yakni lebih kurangnya kalau kita kira marilah ni 1441, bermakna 100 tahun lebih. Syekh Ahmad kita ni hampir-hampir 200 tahun beliau sudah meninggal dan sudah tinggalkan kesan-kesan dan jaksa daripada beberapa buah-buah kitab. Dah. Kemudian Syekh Ahmad kita ni, Syekh Ahmad kita ni makna kata tok guru yang dia belajar tu ya royak dah kemarin. Setengah daripada Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, tengah daripada tok guru beliau, dan dia belajar yang pertama Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, yang kedua Syekh Hasbullah, yang tiga Syekh Nikdi ialah anak saudara bagi Syekh Daud kita Al-Fatani, yang keempat Syekh Wan Muhammad Ali Kuteh, yang kelima Syekh Nikmat kecil Fatani. Kemudian nak kata Syekh Ahmad kita ni merantaunya, apa merantau, yakni duk mengaji orang panggil merantaukan serata tepat. Dah ngaji di rumah kepada bapa sendiri, dan pula mengaji di bapa saudara ialah dikatakan tok guru benar daya. Dikata Wan Mustafa saat ni tu, Syekh Wan Mustafa ialah tok guru benar daya, ngaji di rumah, lepas pada tu naik ngaji ke Mekah. Dah lepas pada kaji ke Mekah saat ni tu, makna kata beliau tak cukup lagi. Beliau saat ni merantau dan pula pergi dan hijrah kepada satu tempat yang lain pula. Mana tengok. Dah.
Kemudian beliau menyambung pelajaran ke Baitul Maqdis. Ni nak yak kata orang dulu, masya-Allah, masa Syekh Ahmad ni beliau saat itu menyambung mengaji. Dah sambung pengajian ataupun dah sambung pengajian lepas daripada dia ngaji Mekah. Saat itu Allah Taala beri duduk situ ngaji siapa alim, kata setengah ulama umur Syekh Ahmad 12 tahun ni dikatakan alim dah. Tapi duk ngaji rumah, lepas tu nak ngaji Mekah. Syekh Wan Ahmad ni ataupun Tok Faridatul Faraid yang dikatakan ulama-ulama tempatan kita buat kitab asasi ataupun kitab bidayah untuk ngaji usuluddin ataupun kitab tauhid. Kalau kitab fiqh dikata Munyatul Musalli. Kalau kitab tasawuf dikatakan kitab penawar bagi Syekh Abdul Karim Mandili. Maka dia ngaji di Mekah saat ni, terlepas pada ngaji Mekah saat ni tu, beliau menyambung pelajaran. Sambung ngaji pula di mana? Ke Baitul Maqdis. Sambung ngaji kepada Baitul Maqdis. Gapo dia Baitul Maqdis? Tepat hak berlaku perang baru ni. Bulan puasa 27 berlaku peperangan di antara orang Palestin dengan Israel. Baitul Maqdis ni dikatakan sekarang ni ialah Masjid Al-Aqsa ataupun Masjidul Aqsa. Hak Nabi kita naik Isra' dan Mi'raj. Hak ayat kata Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina wa samiul basir. Ayat tu. Jadi nak royak kata tok guru kita dulu ni, daripada ulama-ulama kita dulu ni mengaji mereka saat ni tu, nak royak kata bukan sekadar ngaji tepat teh. Bukan sekadar ngaji di tempat saja. Siapa merantau tak puas hati ngaji di Jawi, pergi ngaji Mekah. Nah, selepas daripada Mekah pergi ngaji pula mana? Ialah daripada Baitul Maqdis. Maka Baitul Maqdis ni ialah dikatakan apa dia? Baitul Maqdis ialah dikatakan tepat tepat hak perang baru ni di antara Israel dengan orang-orang Palestin. Tepat belajar di antara makna kata tepat menyambung pelajaran yakni Syekh Ahmad ataupun Wan Ahmad Tok Faridatul Faraid. Selepas daripada dia ngaji Mekah, maka dia pergi sambung pula mengaji di Baitul Maqdis. Tepat peperangan hak kita tahu belaka, masyhur belaka, belaka baru ni peperangan bulan puasa di antara Palestin dengan Israel. Maka sini ni di Palestin ni orang panggil bombing Auliah ataupun bombing apa? Ardul Anbiya. Ni bombing Palestin ni. Sebab tu Nabi katanya masjid yang paling lebih tidak ada malaikat 3 masjid. Yang pertama Masjidul Haram, yang kedua dikata Masjidul Nabawi, yang tiga Masjidul Bait, Masjidul Aqsa. Maka di dalam dunia ni orang panggil tempat wa amal ibadat yang terlebih, yang tertinggi di sisi Allah, yang nilai sisi Allah ialah 3 masjid ni. Pahala yang paling lebih sekali masjid yang kita semaya ialah kena kepada Masjidul Haram. Maka ada sebut dalam satu hadis Nabi, siapa dia maya 1 rakaat di Masjidul Haram, maka Allah Taala gana dia saat ni tu supaya semaya 100,000 rakaat. Ni ibu bapa ni. Sebab tu orang nak pergi ke Mekah sangat ni. Sebab tu orang nak pergi Mekah walaupun duit tak ada nak pergi ke Mekah. Hak duit ada tu memang kau nak pergi. Bahasa nak pergi buat amal ke Mekah. Bagi orang nak pergi buat amal tu lah. Kenapa? Kita semaya di Masjidul Haram 1 rakaat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala wifadilat kelebihan pada kita. Supaya kita semaya 100,000 rakaat. Kalau kita puasa sehari, supaya dengan 100,000 hari. Kalau kita sedekah sekau, Allah Ta'ala gana supaya 100,000 kau. Ini tepat kelebihan. Di Masjid Madinah, kurang sikit. Masjidul Aqsa kurang sikit. Kemudian Syekh Ahmad kita ni Tok Faridatul Faraid, lepas daripada yang ngaji di Mekah kepada tok guru dia daripada Syekh Wan Muhammad Ali, daripada Syekh Nikmat, daripada Syekh Nidai, maka dia merantau pula pergi pula ngaji pada Baitul Maqdis. Hak Allah Taala sebut ayat ta Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sini ni. Kemudian sebab apa Syekh Ahmad kita sangat-sangat nak merantau ke sini. Nak pergi mengaji pula di Baitul Maqdis. Kerana sini bombing berkat. Dia kata linuriyahu min ayatina.
Belum pada ayat tu, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Dengan sebab Allah Taala menjalankan nabi di kawasan Syam, di kawasan Palestin ni, kawasan Masjidul Haram, daripada Masjidul Haram mari kepada Masjidul Aqsa, kerana Allah Taala nak wi keberkatan bombing yang ada di kawasan tu dilikun. Sebab tu dia kata allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kerana Allah Ta'ala bangkit Nabi naik Isra' Mi'raj, yakni Allah Ta'ala kami nak wi keberkatan bombing yang ada di kawasan-kawasan tu. Lepas tu Tuhan nak wi Nabi tu tengokkan ayat-ayat Allah dan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka bombing ni juga ibu bapa, nak goyak sikit saudara-saudari, bombing di Palestin ni ataupun Baitul Maqdis, hak Syekh Ahmad kita menyambungkan mata pelajaran ataupun mengajian berlepas daripada Mekah mari kepada Masjidul Aqsa ataupun Baitul Maqdis ni, kerana di sini dikatakan ardul anbiya, ardul anbiya alaihimus salatu wassalam. Kerana bombing ni dikatakan bombing para nabi. Bombing ni bombing para nabi. Maka Nabi Ibrahim kita berasalnya daripada Palestin, daripada Syam. Kerana Syam tu diitlak 4 negara. Palestin, Urdun, Lubnan dan Suria. Maka bombing Palestin ni orang panggil Ardul Anbiya. Kerana timurkan Nabi-Nabi kebanyakannya ialah di bombing Palestin ini. Nabi Ibrahim kita ketika dia menikah dengan Siti Hajar, nikah Siti Hajar saat ni tu tak dapat anak. Allah Ta'ala apabila yang nikah Siti Hajar tak dapat anak, dia nikah dengan Sa'nan, nikah dengan gawa. Nikah mula-mula Sarah mak tua, dan tu dia nikah dengan Siti Hajar. Tapi Tuhan bersuruh Nabi Ibrahim berhijrahkan Hajar ni pergi kepada Makkatul Mukarramah. Kemudian di Palestin ni dikatakan bombing Nabi-Nabi. Para Nabi banyak timur di Palestin. Orang jadi Nabi semua tu timur daripada gulungi Bani Israel, daripada anak cucu bagi Nabi Yaqub alaihi salam, yakni timur di Palestin. Sebab tu Palestin dikatakan bumi berkat. Sebab tu ada di situ orang panggil ada Kudus, Baitul Maqdis, ialah dikatakan Masjidul Aqsa. Maka Syekh Ahmad kita ni satu hari lepas pada ngaji Mekah, maka dia main ngajilah di Baitul Maqdis ataupun Masjidul Aqsa. Kemudiannya apabila Syekh Ahmad kita pergi ngaji sini, kenapa? Kerana Syekh Ahmad kita tahu kata sini tu bombing para nabi, dan di sini juga dikatakan tempat beranak dan lahir dan timurkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ingat molek tuan mazhab kita duk berpegang ni, kitab fiqh dan fiqh mazhab Syafi'i. Hak kita duk semaya cara Syafi'i, kita semaya cara Syafi'i, kita sujud cara Syafi'i, kita puasa cara Syafi'i, kita menikah cara Syafi'i. Maka Imam Syafi'i kita mana tempat lahir dia, mana tempat tu pada, ialah di Palestin ni, di Gaza. Nama tempat yang dilahirkan Imam Syafi'i kita ialah di Gaza. Lepas tu Nabi Isa beranak di sini di Palestin ni. Beranak Nabi Isa alaihi salam ialah di Palestin. Kenapa? Kerana mak Nabi Isa Siti Maryam saat itu, dia saat itu orang panggil satu orang yang duk jaga dan pula jaga Masjidul Aqsa. Maka Syekh Ahmad kita mari belajar sini, mari mengaji sini di Baitul Maqdis. Supaya kita mula-mula tu ngaji pondok, duk tanding ngaji pondok dalo ko, ataupun ngaji kepada pondok Sepanyol ke, ataupun ngaji pada pusu, ataupun ngaji pose hati kita. Lepas pada tu berasa puas dah weh, apa ngaji sini pun berasa boleh dah ilmu sikit sebanyak, berasa nak merantau pula nak pergi ngaji luar negeri. Kalau tuk-tuk kita zaman dulu nak ngaji Mekah, dan nak ngesuk di Mekah. Pak kita lah ni berasa nak ngaji Mesir weh, berasa nak ngaji Urdun weh, berasa nak ngaji Yamin weh, ataupun nak ngaji Malaysia, Indonesia. Ni orang panggil apabila kita dapat dah ilmu sini, berasa nak merantau pula kepada tempat yang lain sebagai nak tambahkan pengalaman. Maka Tok Syekh Ahmad kita, Tok Faridatul Faraid, selepas daripada yang mengaji Mekah alim cekak-cekak, dia sambung pula mengaji saat itu di Baitul Maqdis. Akhirnya, akhir lepas daripada ngaji di Baitul Maqdis. Ingat mulai ibu bapa, ni sejarah yang penting ni. Ya, atau ulama' dulu cari ilmu ni. Sebab tu Nabi kata, utlubul ilmah, utlubul ilmah walau bisin.
kamu tutuplah, kamu carilah akan ilmu Allah Ta'ala walau bisin, dan jikalau di negeri Cina sekalipun kamu pergi carilah. Kalau di rumah kita tak ada tok guru, mati habis tok guru, kita kena pergi ngaji, walaupun kena lakoh ke sepadan, kena lakoh ke negara, kena tinggal negeri sendiri, nak pergi ngaji untuk tutup ilmu hagi. Nabi kata utlubul ilma walau bisin. Tengok Syekh Ahmad kita ni lepas pada ngaji rumah, pergi ngaji Mekah, lepas ngaji Mekah pergi pada Baitul Maqdis. Lepas pada Baitul Maqdis ni berasa tak cukup lagi weh. Syekh Ahmad ni berasa tak cukup lagi, berasa tak padat. Akhir pengajian bagi Syekh Ahmad ni menamat, yakni kesudahan di Mesir. Lepas pada ngaji rumah, nak ngaji Mekah. Lepas daripada ngaji Mekah, pergi ngaji kepada Baitul Maqdis, ngaji kepada Palestin. Lepas daripada ngaji Palestin, maka pergi sudah dan pula menamatkan akan pengajian ialah di Mesir sana. Di Qahirah kita lah ni maknanya dengan kata ngaji Mesir, ataupun di Qahirah, ibu kota dia tu nama Al-Qahirah, ataupun dikatakan Al-Azhar. Maka Tuan Azhar ni dia maju belum daripada Amerika lagi. Nak kata sekolah Mesir Al-Azhar ni, yang asal Tuan yang nak bukakan sekolah ni Allah satu orang yang susah sangat, satu orang fakir sangat. Tok guru nak bukakan sekolah Azhar ni, cerita yang kita biasa dengar daripada tok guru kita. Tok guru nak buka Azhar ni, nak buka sekolah Mesir ni, dia kata Azhar. Lah ni siapa orang panggil beberapa forum Azhar di Dimyat pun ada, di Iskandariyah pun ada, makna tu banyak forum dia supaya kita tergini lah. Supaya sekolah jerong forum dia cawengi di Cenok pun ada, di Resel pun ada masalah tu. Maka Mesir ni dia banyak forum dia cawengi sebab sekolah besar. Maka tok guru duk ceritanya, tok guru Mesir ni, muassis yang pertama, al-muassis al-awwal tu amo tak ingat nama, tapi nak tahu tok guru hak buka sekolah mula-mula ni namanya tak ingat dah. Lebih kurangnya Syekh ni orang panggil satu orang yang sangat warak, lagi pula sangat sangat fakiru ilallah, orang yang fakir yang susah, tapi kerana ia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bagi tengok keberkatan dengan usaha dia sikit sebanyak ikhlas dia, tuling dengan Allah, bersih hati dengan Allah, maka sekolah dia sampai sekarang pun tak ada mati. Maka Azhar ni Mesir ni yang maju sebelum daripada Amerika lagi. Maka di sekolah Mesir ni kita biasa dengar cerita daripada guru kita yang ada di Syam. Ada di Syam saat itu. Dia riwayat kata makhtutat. Apa makhtutat? Yakni tulisan-tulisan ulama-ulama yang terdulu. Tulisan ulama-ulama yang terdulu yang ada di Mesir ni, yang ada di Qahirah. Yang ada di Qahirah saat itu. Kenapa? Kerana makhtutat ulama-ulama dulu sudah sifat taruh yang ada di orang panggil mathaf ataupun orang panggil pepitapan hak di Mesir saat itu, duk taruh makhtutat ulama-ulama dulu ada 120,000 daripada makhtutat, yakni tulisan-tulisan di zaman dulu. Maka ulama-ulama dia lah mari tahqiq dan mari bercerak benda kelimah-kelimah tak bercerak. Ulama sekarang ni wak ri bercerak. Makhtutat ni kita buat macamnya. Kita ulama dulu, kadang-kadang dia tulis tak cerak mana, tak nyata orang panggil khak orang dulu saat ni tu. Kadang-kadang khak dia saat ni tu kadang-kadang kita baca tak faham, tapi ia adalah ulama mutashah dan ulama saat ni tu membetul, ulama saat ni tu proses mula. Kerana kita orang Kamadian ni nak baca tak pandai tak reti, ia ada orang ngaji makhtutat suku. Maka mari kita nak royak kata makhtutat yang ada di Mesir sana ialah 120,000 makhtutat. Kamadian di Mesir saat ni tu nak royak sangat-sangat banyaknya ilmu, sangat-sangat banyaknya ulama. Di situ dikatakan apa? Dikatakan reda-reda ulama. Dikatakan orang-orang yang alim tu ramai. Dikatakan tempat-tempat redang ilmu di Mesir ni. Maka di Mesir ni dikatakan tempat ilmu, redang ilmu, lubuk ilmu. Maka Syekh Ahmad kita selepas ngaji pada Palestin, ngaji pada Kudus, ngaji pada Baitul Maqdis, maka merantau pula, berhijrah pula dia pergi kepada Mesir, tempat yang besar dikata Azhar.
Tapi nak yak tok guru dulu hak buat gapo taksis dan tapakkan orang panggil sekolah Mesir ni satu orang yang sangat-sangat warak, satu orang yang ikhlas dengan Allah. Tengok sekolah Mesir siapa sekarang pun tak mati, semua duk bersama. Lepas mati hak ni nak hak ni patah tumbuh hilang berganti duk naik semua, ada semua. Lepas tu katanya daripada ulamanya sekarang learning Mesir tu ada setiap hari. Setiap hari ada sudah kitab, satu hari sebuah. Esok doktor lain pula sudah karya kitab dia. Lusa ada doktor lain pun sudah mengaraikan kitab. Nak royak kata di Mesir, di Qahirah ni, dengan sebab berkatkan ulama-ulama, makna kata setiap hari adalah masalah kitab yang sudah karya. Ada setiap hari sebuah adalah doktor ni karya sudah satu buah. Duk esok ada syekh seorang ni karya kitab sudah satu buah. Lusa syekh lain pula. Lusa tok guru lain pula. Ini nak yak kata keberkatan booming Mesir dengan sebab booming yang dapat dibangkit di situ daripada para ulama-ulama, dan di situ juga Bukit Tursina ialah tempat gapo, yakni tempat munajat bagi Nabi Musa alaihi salam. Seorang daripada gurunya di sana, seorang guru ya di sana, tok guru bagi Syekh Ahmad kita di sana. Di sana di Mesir saat ni tempat tamat dia sudah kesudahan ngaji dia ialah di Mesir daripada gurunya guru Syekh Ahmad Tok Faridatul Faraid di sana ini di Mesir ialah Syekh Mustafa Afifi. Nama Syekh Mustafa Afifi. Siapa dia duk berita ni? Kata Tok Guru bagi Syekh Ahmad yang ada di Mesir nama Tok Syekh Mustafa Afifi diberitakan oleh Tuan Guru Pak Dai Mekah kepada Tuan Guru Haji Nur But. Haji Nur But. Ni. Siapa dia katanya? Siapa dia duk ceritanya? Masalah Tok Guru bagi Syekh Ahmad ni salah satu pada Tok Guru besar dia. Tok Guru Syekh Ahmad kita duk iktimad, Tok Guru Syekh Ahmad kita duk tupuk, Tok Guru Syekh Ahmad kita saat ni duk berpegang, ialah yang diceritakan oleh Pak Dai Mekah kita, iaitu kena kepada Syekh Mustafa Afifi. Siapa dia yang duk cerita ni? Ialah Pak Dai Mekah kita, yakni Tok Baquratul Amani, ialah sepupu bagi Syekh Ahmad kita. Syekh apa Pak Dai Mekah ni lah orang cerita kata Tok Guru dia ialah Syekh Mustafa kepada Tuan Guru Haji Nur But. Wan Ahmad ini, Syekh Ahmad kita ni, dia kata termasuk di antara golongan pertama putera Melayu. Ni. Nak oyak kata Syekh Ahmad kita ni mula-mula daripada pelajar putera, golongan pertama. Makna golongan pertama Syekh Ahmad ni dikatakan golongan pertama, puak pertama hak yang belajar daripada putera, daripada orang lelaki, orang yang bahasa Melayu yang diterima masuk belajar di Universiti Al-Azhar. Allahu Akbar. Ni. Jadi kalau dia mau tanya kita pia hak mula-mula daripada orang taning, daripada putera, daripada orang jatah, daripada orang laki-laki, daripada orang taning kita hak mula-mula boleh mengaji universiti. Universiti uni apa? Universiti lah. Boleh mengaji universiti di Mesir, yakni di Azhar. Orang boleh mengaji jamiah, boleh mengaji universiti, ngaji mahalai, ialah di Mesir. Siapa dia mula-mula sekali daripada orang bertanding, daripada putera, daripada orang-orang lelaki, ialah kena kepada Syekh Ahmad, yakni Wad Ahmad bin Wan Mustafa bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa. Nak royak kata orang mula-mula daripada orang jantan dan orang laki-laki yang dapat boleh masuk mengaji universiti ataupun di jamiah ataupun di mahalai di Mesir, hak mula-mula sekali kena pada Syekh Ahmad. Ni patut kita ingat. Ni orang mula-mula ni. Tapi lo ni ramah lah. Lo ni ramah nah. Kalau masa Ahmad duduk di Syam dulu tu, orang duduk Mesir ni, Allahu Akbar. Orang taning kita saja 3 wilayah ni capu dengan bakok pun ni adalah 2, 3, 4 ribu. Lepas tu kalau orang duduk daripada Malaysia saat ni tu ada 2, 3, 14 ribu. Daripada Indonesia tu berpuluh-puluh ribu, capur semua tu 23, 20 ribu, 20 ribu, 30 ribu. Sebab tu kadang-kadang orang kita duduk sana tu duduk lekat Kroes putih. Kenapa? Kerana duduk sana tu sedap, duduk sungai ni.
Lagi pula orang panggil duk gapo, duk relax, duk rihlah kepada sungai Galik ke Mesir kadang-kadang 10 tahun tak habis lagi kerana Galik duk Mesir. Galik duk ke tepi sungai ni. Dulu tu lain, learning your lain. Kerana ramai sebab tu banyak duk Mesir tu ada nego tumyang pun ada hok buat nego tu pada kerana ramai daripada pelajar-pelajar daripada tanah Melayu kita, daripada Taning, Malaysia, Indonesia dan pula Sungai Furah. Deh. Kemudian Syekh Ahmad kita ni lah orang mula-mula daripada orang petani, daripada putera, daripada orang lelaki yang dapat boleh masuk universiti ataupun jamiah ataupun mahalai di Azhar di Mesir. Dia ni lah orang yang pertama sekali yang semak ataupun orang panggil orang semak dan orang tasjih masuk di jamiah Azhar ataupun di Universiti Azhar. Dia ni lah orang yang mula-mula. Antara putera-putera Melayu lain yang diketahui paling awal menutup di bumi Mesir ialah dia ni antara putera-putera orang jantan dan lelaki Melayu lain yang diketahui. Mana putera-putera Melayu lain yang diketahui paling awal. Dia ni lah mula-mula sekali orang-orang Melayu kita yang masuk dan pula tasjih di Jamiah Azhar ataupun di Universiti Azhar. Menutup di bumi Mesir ialah satu, Tuan Guru Haji Muhammad Amin Naqde Fatani. Makna kata diketahui mula-mula orang yang semak ataupun tasjih masuk jamiah mula-mula ialah dia ni lah. Hak yang mula-mula sekali orang yang boleh masuk Azhar dan pula Universiti Azhar. Lepas tu putera-putera Melayu lain daripada Syekh Ahmad kita. Selepas daripada Syekh Ahmad kita saat ni tu boleh masuk ngaji di Sekolah Azhar, di Jamiah Azhar, dia lah paling mula-mula. Lepas tu orang yang lain daripada Tok Syekh Ahmad kita ni siapa dia? Yang paling awal lepas pada Syekh Ahmad menutup di bumi Mesir ialah satu. Ni lepas pada Syekh Ahmad, Tuan Guru Haji Muhammad Amin Naqde Fatani. Kita kata Babu Haji Mat Amin. Makna kata Tuan Guru Haji Muhammad Amin Naqde ning orang yang tasjih masuk Sekolah Azhar dan pula Universiti Azhar, kan orang panggil orang selepas daripada Syekh Ahmad. Tapi kalau kira kepada yang lain dialah orang mula. Tapi kalau kira nisbah pada Syekh Ahmad yang mula-mula, tapi orang selepas pada Syekh Ahmad ialah kena pada Haji Muhammad Amin Naqde. Yang kedua, Tuan Guru Haji Daud Kuban apa ni? Kuban Bunut Pasir Mas Kelantan. Kuban Bunuh. Gitu. Kuban Bunuh Pasir Mas Kelantan. Yang kedua daripada orang tanah Melayu yang masuk ngaji Universiti Azhar, masuk Jamiah Azhar selepas pada Syekh Daud ialah kena pada Syekh apa? Tuan Guru Haji Daud. Haji Daud Kuban Bunuh. Kuban Bunuh Pasir Mas tu lah Kelantan. Yang tiga Tuan Guru Haji Wan Mahmud Kapung Tuk Mesir, Kota Baru. Dan yang ketiga orang tanah Melayu hak boleh ngaji di Mesir ialah kena pada Tuan Guru Haji Wan Mahmud Kapung Tuk Mesir, Kota Baru. Dah Kota Baru Kelantan lah. Yang keempat Tuan Guru Haji Wan Abdul Mubin bin Ahmad Pulau Buluru, Kota Baru. Pulau Beluru, Kota Baru. Dari negara Fir'aun itu. Wan Ahmad kembali ke tanah suci Mekah dan ikut mengajar di Masjidul Haram. Makna kata orang boleh ngaji mula-mula di masjid apa? Universiti Mesir ataupun di Jamiah Mesir, orang mula-mula sekali ialah kena kepada Tok Syekh Ahmad. Lepas pada tu Tuan Guru Haji Muhammad Amin Naqde, lepas pada tu Haji Daud, yang ketepatnya yang tiganya kena pada Wan Mahmud ke Kampung Tok Mesir, yang keempat kena kepada Haji Wan Abdul Mubin di negeri Fir'aun itu. Mana negeri Fir'aun? Ialah negeri Mesir itulah. Sebab dulu ni sebelum daripada learning lah, ambil daripada Nabi Musa mari ikut ni, ambil daripada Nabi Musa dulu tu, maka setiap-tiap raja yang jadi raja di kota Mesir ataupun di negeri Mesir, maka digelar dan dinamo akan dia dengan kata Fir'aun. Sebab tu dia katanya dan ngaji saat itu di kota Mesir ialah dikatakan negeri bagi Fir'aun. Wan Ahmad kembali ke tanah suci Mekah. Lepas pada tu dia ngaji tamat di Mesir. Lepas pada tamat Mesir saat ni tu, dia pun pulang balik mari kepada tanah suci Mekah.
klik mari sini, klik pada Mekah semula. Maka kalau kita kira Mesir nak mari Mekah ni, kalau nak kapal terbang, dia kena pakai masanya lebih kurang 2 jam ataupun 2 jam lebih. Supaya kalau kita duduk Syam nak pergi Mekah pun 2 jam, kalau duduk Mesir nak pergi Mekah 2 jam lebih kurang. Kalau misalnya pergi kod darat, kalau fok Mesir nak pergi ke Mekah, ya saat ni tu kena naik ke apa? Dah, dia pergi kod darat, dia nak kapal air. Fok Sodeh pun nak kapal air. Kalau kira dia nak kapal air tu lebih kurang sehari semalam nak sampai ke Mekah. Dah kalau kapal air. Tapi kalau kapal terbang lebih kurang 2 jam lebih. Nak sampai ke Mekah. Nah, kemudian Syekh Ahmad kita selepas pada dia menamat, dia sudah mengaji di Mesir, maka dia klik kepada ke kota suci ataupun tanah suci Mekah dan ikut mengajar. Lepas pada dia mengajarlah. Mengajar mana? Di Masjidul Haram. Nah, Syekh Ahmad kita pun duk mengajar di Masjidul Haram. Ulama sezaman, jadi ulama semasa dia, ulama sempengkat dan setara sebaya dengan dia. Jadi apabila dia klik daripada tamat mengaji Mesir, maka dia duk mengajarlah di Masjid Mesir, dia mengajarlah di Masjidul Haram. Lepas pada klik main daripada Mesir, duk Mekah, tetap di Mekah, maka mengajarlah di Masjidul Haram. Mengajar dalam Masjid Haram. Kita ayat dah dulu, banyak ulama-ulama petani kita, ulama-ulama tempat kita duk mengajar dalam Masjidul Haram. Ulama sezami, yakni ulama yang sebaya dan sepekat setara dengan dia. Alim ulama Jawi lain yang ulama alim ulama yang Jawi, alim ulama Jawi, ulama Jawi lah, ulama tanah Jawi kita Taning, daripada Malaysia, daripada Indonesia tu orang panggil ulama Jawi. Lain, yakni lain daripada Syekh Ahmad yang sama-sama. Jadi ulama-ulama tanah Jawi daripada Malaysia, Indonesia, daripada Taning kita, maka hak selain daripada Syekh Ahmad ni yang sama-sama, orang semasa dengan dia, sezami dengan dia, setara dengan dia, mengajar di sana pada zamannya, mengajar di kota Mekah, mengajar di Masjidul Haram pada zamannya, masanya masa kehidupan Syekh Ahmad termasuk. Orang duk mengajar sekali, orang panggil orang serung dengan dia lah, orang sebaya dengan dia, orang sepekat dengan dia, hak duk mengajar dalam Masjidul Haram. Yang pertamanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Syekh Muhammad Nawawi. Hak orang sebaya dengan dia, orang setara dengan dia, lagi pula semasa dengan dia, hak duk mengajar di dalam Masjidul Haram, nama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, Jawa Barat. Asal Syekh Muhammad Nawawi ni dia tu daripada asal Jawa Barat. Orang Jawa Indonesia lah. Wafat dalam tahun 1315. 1315, learning 1441. Makna kata wafat dia ni lebih kurangnya 130 tahun. Lebih kurang dah. Syekh apa ni? Syekh Muhammad Nawawi, orang dia setara dengan Syekh Ahmad kita, maka dia mengajar dalam Masjidul Haram, maka dia mati lebih kurang 100 tahun lebih dah. 130 tahun lebih kurang, tak siapa pun tak jauh. Ni orang yang setara dan sebaya dengan Syekh Ahmad Tuk Faridatul Faraid, duk mengajar di dalam Masjidil Haram ibu apa. Yang kedua, Syekh Jamaluddin bin Idris, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Syekh Jamaluddin bin Idris, Negeri Sembilan ni pun orang mengajar sekali dengan Syekh Ahmad di dalam Masjidul Haram, yakni sama-sama tok guru tanah Jawi dan tanah Jawi. Daripada tanah Taning, tanah Indonesia. Kemudian Syekh Jamaluddin bin Idris ni orang Negeri Sembilan. Wafat dia tahun 1305, mana kata 130 tahun. 130 tahun lebih dah. Dan yang tiga orang yang semasa dengan Syekh Ahmad duk mengajar Masjid Haram ni, Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Ali Fatani, wafat dia 1915. 1915 makna kata lah ni 2021, makna kata 100 tahun dah. 100 tahun 100 tahun lebih dah. Dan pula yang keempat orang dengan Syekh Ahmad kita ni, Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif. Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif, maknanya Mingkabu. Wafatnya 1916. Dan yang kelima Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sembas. Sembas, yakni Kalimantan Barat, Kemelintang Barat, yang Indonesia. Yang kena Syekh Ahmad bin Mahmud Yunus Lingga. Yang tujuh Syekh Usman bin Abdul Wahab Sarawak. Wafat 1921 Sarawak, Sabah Sarawak tu lah. Yang ke-8 Syekh Usman bin Syihabuddin Pontianak.
Kalimantan, Indonesia. Yang ke-9 Syekh Abdul Salam Kampar, yakni Sumatera itulah Indonesia juga. Yang 10 Syekh Khatib Kumangu. Kumangu Batu Sangkar Sumatera Indonesia. Yang 11 Syekh Abdul Latif bin Tuan Abdullah, yakni Faqih Fatani. Kelantan. Jadi mana kata banyak ke ulama semasa dia daripada tanah air, tanah Jawi ni, seorang daripada Fatani, hak lain tu daripada Malaysia dan pula daripada Indonesia. Ni daripada Tok Syekh Ahmad kita, ini tok guru yang sebaya dan pula semasa dengan dia ketika dia duduk mengajar di Masjidul Haram ataupun di Makkahul Mukarramah, tanah suci, selepas daripada dia saat ni tu tamat daripada pengajian dia daripada Mesir saat ni tu. Kamari kata keistimewaannya, benda yang istimewa bagi Syekh Ahmad kita ni, benda istimewa dia. Benda kelebihan dia. Makna kata keistimewa bagi Syekh Ahmad. Keistimewa bagi Syekh Ahmad ni dia katanya sebagai salah seorang tokoh ulama Melayu teragung. Syekh Ahmad ni dikatakan satu orang dan keistimewa dia, kelebihan dia, jaksa dia, orang yang lebih. Mana kata dia ni, keistimewa dia ni sebagai salah seorang tokoh ulama Melayu teragung. Dia ni salah satu daripada ulama besar lah, daripada ulama petani ataupun ulama tanah Melayu. Syekh Wan Ahmad mempunyai beberapa keistimewaan yang tersendiri. Jadi Syekh Ahmad ni daripada istimewa yang mempunyai beberapa keistimewaan yang mempunyai persendirian. Yang tersendiri. Mana keistimewaan dia? Ni kita nak cerita. Yang pertama keistimewaan, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi khas. Dia tu orang aling dah ngaji tu di Jawi, ngaji Mekah, lepas ngaji Mekah, ngaji Baitul Maqdis, lepas pada Baitul Maqdis kita tamatkan di Mesir, lepas pada tamat Mesir klik duk mengajarkan di Masjidul Haram, maka kelebihan selebih daripada tu lagi. Mana kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada Syekh Ahmad? Yang pertama sekali yang katanya, Syekh Ahmad ni ulama yang teragung di tanah Melayu. Satu, beliaulah ulama Melayu yang merintis penyelidikan dalam bidang kimia. Syekh Ahmad ni satu orang ulama Melayu. Yang merintis penyelidikan. Makna merintis ni mana kata orang yang mengalami penyelidikan dalam masalah medan dan pula dalam masalah medan dan pula di dalam bidang apa? Medan kimia. Ngaji masalah ilmu wa'mah. Ni. Biasa ibu bapa ni. Tengok ulama-ulama dulu. Ngaji dah ilmu kimia, fiziak kimia. Kita learning ngaji juga ilmu fiziak kimia. Kemudian dia nak kata Syekh Ahmad ni, Allah Ta'ala beri khas kepada dia, keistimewaan dia selepas pada dia mengajar, selepas pada dia mengaji, dengan mak dia mengajar di Masjidil Haram, maka Allah Ta'ala beri istimewa yang khas kepada dia. Dia saat ni tu masuk pula lagi pula bijak dan mahir pula dalam penyelidikan dalam medan kimia, yakni masalah ilmu sakut dengan wa'mah. Sehingga beliau dikatakan, orang kata dia ni, beliau tu dikatakan dapat buat emas. Siapa saudara tu orang dulu-dulu ibu bapa saudara-saudari bukan sekadar aling ilmu akhirat dah. Ngajar tak ada kena kecek kitab apa tanya Syekh Ahmad. Syekh Ahmad pergi ke Mesir saat ni tu pergi berapa hari. Karya semalam mi tu syi'i tu mari 130 bit. Dalam masa semalam mi tu karya syi'i tu 130 bit dah. Ni nak kata kebijakan di segi ilmu akhirat. Ilmu akhirat, mantik, ilmu sorah, ilmu bayar, ilmu balarah, ilmu pos, semua tak ada kena kecek. Hak tu sangat-sangat mahir. Lagi pula orang yang mendalami di dalam ilmu akhirat tu tak ada kena kecek. Tapi nak kata di sambil dia ngaji ilmu akhirat, aling ilmu akhirat duk mengajar Masjidul Haram, dia saat ni tu orang panggil orang yang bijak pula di dalam ilmu kimia, yakni ilmu boleh wa'mah. Jadi orang kenalkan Syekh Ahmad, dikenali kata dia ni satu orang yang dapat buat emas.
sayangnya kitab. Sayangnya kitab Syekh Ahmad hak ya ni ngaji ya kaji nak buat emah tu kena capo apa. Kita tengok sini berapa. Jadi ilmu wa'mah ni kalau kita tengok mari ya Jibril sudah ajar. Yakni Allah Ta'ala royak pada Jibril, meroyak kepada Musa. Tengok ilmu wa'mah ni yang mari dulu lagi. Bukan baru. Jadi ketika Tuhan kata dalam satu ayat, wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan, dan kami sudah berjanjikan Nabi Musa saat itu 40 malam, ke 40 hari, kemudian kami nak turunkan kitab Taurat kepada Musa. Kemudian selepas daripada Musa duk bertapa di atas bukit tersinar, maka Allah Ta'ala royak Jibril mewahyulah kepada Musa. Jadi kitab Taurat yang nak tulis bahasa Ibrani ni kena tulis dengan kalemah dan pula dakwah. Kalemah dan dakwah. Pas Musa kata aku nak ambil mana Jibril? Kalemah dan dakwah. Aku tak ada. Maka Jibril tak apa aku nak ajar. Mungkin ambil pangkayu gotu, lagi pula dakwah dia mengkacuhkan dengan daun gotu korong ada sekali. Maka apabila korong dah sekali, dok tengoklah Musa dok buat. Maka dia pun klik buat. Maka jadi mah sungguh weh. Ni nak royak kata masa Tok Syekh Ahmad kita ni dia salah seorang daripada ulama saat ni tu yang pandai kan buat mah sendiri. Tapi sayangnya Rusia penyelidikannya, Rusia penyelidik ke Rusia yang halusi, yang penyelidik ke yang halus ni saya. Kenapa? Yang mengandungi banyak petua nadir, banyak tua hak nadir-nadir, hak yang pelik-pelik di dalam kitab Rusia ataupun kitab bagi Syekh Ahmad ni. Jadi Syekh Ahmad nah kata ulama amba biasa dengar daripada babalah sarah hoyaknya, Syekh Ahmad ni yang ngaji kimia, fizik kimia, cara kaji, cara adu ataupun cara kacuh benda ning ngaji akhirat dah kecek fiqh fantik bayar fiqh tafsir tu ya aling tak ada kena kecek dah, tapi dia ngaji pula bab fizik kimia ni siapa kacuh tu capur benda ni gi jadi mah maka kata mullah baballah sarah kata Syekh Ahmad kita dia duk kaji mari siapa dia boleh buat mah saat ni tu siapa boleh dah secupak. Jadi mah sungguh secupak. Jadi apabila dia boleh secupak mari saat ni tu, dia saat ni ada terasa lagi kan datang royak. Sayangnya masalah penyelidikan ni Rusia ni yang mengandungi banyak petua nadib. Tua dalam tu benda pasal pelik-pelik. Tu makna nadib benda pelik-pelik. Telah dibakar sekitar tahun 1903. Makna kata 100 tahun lebih. 100 lebih kurangnya 100 berapa tahun, yakni 118 tahun lebih kurang dibakarkan kitab ini. Kenapa? Iaitu ikuran perbuatan, dia tu perbuatan di antara dua orang muridnya, dua orang murid di antaranya buatlah. Maka Syekh Ahmad duk kaji gitu gini kaji kok tu kok ni. Maka di antara dua murid saat ni tu duk buat dengan ikuran, dengan pelaturan Syekh Ahmad royak saat ni yang ingin menyimpang manuskrip. Ingin nak sipailah kitab ni Rusia cara wakmah ni untuk anak cucu kamar dia. Nak menyimpan manuskrip ni ataupun Rusia ni nak sipai taruhlah. Nak sipai taruh tersebut nak sipai lah Rusia ni hak Syekh Ahmad saat ni tu buat emah. Beliau khawatir. Jadi beliau pun khawatir. Apa khawatir? Ada telitah mari. Jadi khawatir bunyi suara mari ataupun khawatir mari kena siapa yang memilikinya. Siapa dia yang memilikinya akan Rusia ni. Rusia hak pesing dikata tua-tua nadir ni. Akan tersesat seperti korong hartawan yang deraka di zaman yang lampau. Jadi di dalam dia duk wakmah Syekh Ahmad wakmah tu katanya tok guru kita babalah sarah katanya wakmah saat ni tu Syekh Ahmad terawakmah dengan sebab ilmu fizik kimia dia ni siapa boleh secupak dah. Boleh secupak daripada mah. Maka ilmu ni dan Rusia ni maka di kalangan dua murid daripada Syekh Ahmad berasa nak sipai taruhlah manuskrip ni Rusia yang pelik, Rusia yang nadib, tua yang nadib ni. Maka datang khawatir mari ke dalam hati bagi Syekh Ahmad. Maka Tuhan capaklah hati Ahmad. Dia kata nak mari bunyi sorah. Bunyi kata nak siapa yang memiliki, siapa duk milikkan Rusia ni
akan tersesat seperti korong. Nah, tengok korong sesat dia tu malah kata apa deh. Mula-mula tu sepupu ya dengan Nabi Musa, duk ikut didik punggung Nabi Musa. Tapi apabila dia pandai wakmah duk tengok Nabi Musa tu wakmah kolemah dan pula dak wakmah untuk nak tenggara tuliskan kitab Taurah, ya gi wakmah di wakmah siapa pandai wakmah pun wak taruh apabila dia tu dikenali ditahukan orang di kawasan tu kata korong ni harta banyak daripada mah, maka Nabi Musa saat ni tahir korong mung keluar tiklah zakat mah mung tu. Maka jadi timbul perbalah Musa ni, kau aku susah-susah dulu tak ada bergaduh dengan masalah wakmah. Tapi nak tak ada bergaduh duk minta zakat. Ni bahawa aku ada harta sikit, kaya sikit, suruh aku keluar dah zakat. Deh. Sebab tu hanagapa Rusia ilmu kimia untuk wakmah daripada Syekh Ahmad kita, maka datangkan khawatir dengarkan suara royak kata siapa dia memilikikan Rusia ini, maka dikatakan orang tu sesat. Nah, orang tu sesat. Dah. Seperti korong hartawan yang deraka kepada Allah yang sangat melampau. Nah, sangat melampau kerana korong tu apabila Musa duk mintakan zakat dia sangat-sangat tu, maka dia pun saat ni tu dah buat peng. Buat pen kepada buat pen kepada Musa ya kata apa kita panggil lah, apa kita nak padah orang ceramah panggil lah orang ceramah, tak apa aku keluar duit gapo panggil orang mari ramah. Panggil ramah tapi dia pakat dengan satu para puai, dia kata para puai apabila Musa saat ni tu datang pada hari sikit-sikit, maka mung dituduhlah moyak kata mung tu perut besar dengan Musa. Ni noyak kata orang kita apabila kaya, apabila lebih, maka dia lupa ke diri, siapa dia boleh buat sebuah surubi, boleh buat walaupun benda jahat Nabi kata betul pun boleh. Supaya orang kita ada duit banyak, walaupun buku tu salah dia jadi betul. Kemudiannya Musa saat ni tu apabila lagu tu Fir'aun saat ni tu mana korong tu panggil orang mari ramah. Apabila orang ramah supaya nak pergi ceramah nak pergi Musa tu kecek lah. Apabila tengah-tengah Musa duk kecek, maka datangkan satu para puai royak kata ya Musa, kok mana ni royak orang ramah wita aku ni, dia mau tanya para puai mumpuk besar dengan siapa, ya wak peng siap-siap dah, ya korong dia pandai. Dah. Dia kata aku saat ni tu perut besar dengan Musa. Musa saat ni tu nak marahlah kepada korong. Marah nak. Dia kata wallahi waballahi, demi Allah dengan nama Allah, ya budak siapa kecil, aku tak berasa buatkan satu perkara yang deraka pada Allah, dan aku tak biasa marah kepada orang semacam marah di hari ni. Kemudian Musa tanya satu para puai, para puai, aku berzina mung pada je pukul berapa? Pada masa mana? Ketika mana? Maka tengango-ngango lah bagi para puai saat ni yang dituduhkan akan Musa saat ni berzina dengan dia. Maka ngango-ngango nak jawab tak boleh. Apabila nak jawab tak boleh, Musa kata siapa dia upah mung? Siapa dia upah mung ni? Boleh mung tuduh kata aku berzina? Maka jawab kata korong. Maka apabila korong saat ni tu maka tubik lapar kata korong upasnya, suruh satu para puai tu royak kata berzina dengan Musa. Musa pun marah, demi Allah wallahi waballahi, aku tak biasanya macam ni buat maksiat dengan Allah Ta'ala. Hari ni aku mintalah padamu ya Allah. Musa pun angkat tangan sebab doa bagi Nabi dan Rasul, Allah Ta'ala tak ada hijab, Allah Ta'ala tak ada dini, Allah Ta'ala istijabah. Apabila Musa tu berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu penuh-penuh, maka bunyi suara kepada Nabi Musa. Sebab Musa dikata kalimullah, Allah Ta'ala kecek direct dengan Musa. Musa, hari ni aku serahkan kekuatan langit dan bumi ini, angin, udara semua kepadamu. Mu nak buat apa serah padamu Musa. Musa berdoa, ya Allah, ya Rabbi, aku ni tak biasa berdosa dan aku tak biasa marah semacam marah di hari ini ya Allah. Maka aku minta padamu ya Allah, binasakan korong ini. Kawan-kawan di Allah Ta'ala direct selalu royak ke Musa, tahi Musa, mu nak gapo daripada masalah langit dan bumi, di hari ni aku berikan kekuasaan padamu. Musa pun apabila Allah Ta'ala beri kekuasaan kepada dia pun selalu ya Allah, ya Rabbi. Apabila Tuhan beri kekuasaan pada Musa pun wasa hebat lah, wasa orang panggil ego lah. Bumi muntelailah korong, bumi muntelai korong.
apabila bombing saat ni tu dengar Musa kata itu, kerana Allah Ta'ala wi peluang kepada Musa, maka Musa tahu bombing mau telaikan korang, telaikan orang panggil orang tepi-tepi korang, maka telai bombing. Kamading apabila telailah oleh bombing, maka ketika ni diarahkan oleh Musa akan bombing, maka bombing saat ni ikut dengan apa yang ditikah oleh Musa, disuruh oleh Musa, telai, apabila bombing telaikan Musa, telaikan korung saat ni tu, sapanya sekat pinggir. Maka korang kata, hei Musa, mengoyaklah ke bombing, jangan telailah aku, berdoa dengan Allah lah, jangan telai aku, menggapo nak daripada mah dan perak hak ku ada ni, mah aku semua aku akan bagi. Orang kita lagu tu, dia apabila tak ada kena bala, apabila tak ada kena penyakit gapo, dia tak ada gaduh lah, dia saat ni tu nak ingat. Tapi apabila dia saat ni tu kena bala dan kena telai di bombing, maka dia pun minta wi Musa saat ni tu, minta wi bombing tu berhenti daripada telai dia. Maka telai, siapa sekat tekak. Apa boleh siapa sekat? Ya Musa, minta mengoyaklah ke bombing, jangan telailah aku, nak gapo aku nak bagi. Inilah manusia, apabila nyawa dia tu ada, ya bahasa egonya, bahasa hebatnya, ibu bapaknya dihormati, ya tak sedar. Apabila mendatai lagu ni, baru ya sedar. Lepas dah tu, duk minta, ya Musa, meminta lah bombing jangan telai aku. Musa tak telai, bombing telai. Jangan nak kira. Telai bombing pun. Kata ulama siapa sekarang pun duk telai lagi akan korong itu. Sebab itulah Rusia yang dikarangkan oleh Syekh Ahmad ataupun dikatakan Tuk Faridatul Faraid, Rusia ini akan datang khawatir terletak di dalam hati bagi Tuk Syekh Ahmad kita, siapa memiliki akan Rusia ini, maka sesatlah semacam korong dikatakan orang yang sangat melampaui deraka kepada Allah Ta'ala. Jadi kita pun tak panjang, dan ada dia mau tanya sikit, mi kantam wela rau cak niat cak tam amal ibadah. Niat. Ketika kita nak niat wa amal ibadah ni, nak niat cak tam amal ibadah niat. Baba rau mi kantam wela cak niat cak tam amal ibadah. Cak tam amal ibadah tamaiในความคิดสมองเรามีรบกวนในความคิดที่ไม่ดีทั้งที่เราเนี้ยอิคลาสแต่เราก็มีโรคประจำตัวคือปวดหัวมาตลอดมาตลอดว่าตัวคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกบามีทางออกไหมที่จะทำให้เราจิตใจสงบอิคลาส. Jadi masalah ni ibu bapa jadi dia mau tanya, dia saat ni tu niat ikhlas dah dengan Allah Ta'ala, niat pun comel dah di dalam masalah dia nak buat amal ibadat kepada Allah, tapi di dalam niat comel dia pun saat ni tu jadi dia saat ni tu jadi duk tak mari kok tak molek semua, duk mari kok tak comel semua. Dia tu niat ikhlas di dalam amal ibadat dia dah, tapi dalam keadaan niat molek tu duk mari benda ganggu ni orang panggil khawatir, benda khawatir. Lepas tu dia kata, dia ni ada penyakit, orang panggil penyakit macam tu, yakni penyakit orang panggil yang ada di diri lah. Penyakit ke apa? Penyakit khas. Kalau kecil manis pun kecil manis. Ada kalau masalah kita tu, dia ni penyakit sakit kepala, sama orang panggil migraine. Penyakit migraine sakit kepala ni, masalahnya kita nak royak katanya orang penyakit macam ni dia kena perlulah kalau duk makan ubat kedah dah tak hingga. Makan ubat kedah tak hingga tapi cik mai sengop. Duk jadi tak tenang semua. Yang pertama sekali yang kita nak tunjuk jalannya, yang pertama sekali kita kena carikan zikir khususi. Ni amo nak tunjuk jalan. Lepas tu yang keduanya masalah nak wi ikhlas. Nak wi ketika kita niat tu tak siwi ada gangguan walaupun kita ikhlas, tapi duk datangkan khawatir, duk datangkan telitase, yakni benda gangguan, benda rupkuan di dalam cicai kita, dalam hati kita ketika kita nak niat. Maka ini perlu yang pertama sekali yang kita nak gapo? Nak namanya ataupun kita nak tunjuk jalannya, yakni kita saat ni tu kena wi ada zikir khususi. Kena ada zikir khususi di dalam ketika kita buat amal saat itu. Setiap-tiap kali lepas semaya kita kena ada zikir khususi. Zikir khususi.
Gapo zikir susi yakni selepas semaya tu kita zikir la ilaha illallah 100 ataupun zikir lepas dah tu Allah 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 tu 100. Tu cara nak perubat. Lepas tu kalau kita menyakit hak orang panggil pakcam tua kita atau menyakit yang tetap pada diri kita daripada sakit kepala semua. Ni duk sakit kepala, lepas tu kita nak ajar ubat sakit kepala ibu bapa nah. Jadi ayat hak yang masalah kalau kita sakit kepala. Ni masalah yang salah satu daripada jadi duk puan dia ni duk ganggu dalam ketika dia niat ni. Rahman kita ni duk ganggu dia semua. Apabila nak takbir, nak niat, nak amal ibadat ikhlas dah, duk datang benda ganggu duk datang ke benda duk jadi menyicir, benda telitase begitu begini dengan sebab pucuknya daripada penyakit yang tetap pada diri dia, nyakit duk mulazamah pada diri dia, macam tu dia ialah sakit kepala. Maka di dalam sakit kepala kita ni, dalam sakit kepala kita ni cara nak buat amal mudah-mudah mau nak royak nah. Nak royak pertama sekalinya cara buat amal tu kalau kita bangun pagi ke ataupun bangun dah pagi, lepas tu kita ambil air buh dalam satu gelas. Ambil air buh dalam satu gelas. Kita baca doanya la yusaddauna anha wa la yunzifu. Bismillah dulu. Mula-mula kita baca Fatihah satu kali. Ya Allah, Ya Ilahi, Ya Tuhanku, mintalah muntunaikan hajatku gapo tu minta muntunai Ya Allah. Lepas tu baca ayat kursi, minta Allah Ta'ala tolak bala. Lepas tu kita baca ayatnya la yusaddauna anha wa la yunzifun. 3 kali siuk dalam air. Kemudian kita siuk dalam air saat ni tu. Lepas pada siuk dalam air saat ni tu, maka kita minum sikit. Lepas tu kita ambil air tu buh dalam tapak tangi. Belah kanan, belah kiri. Lepas tu kita sapuh kepala kita. Dah sapuh tak kepala kita, insya-Allah dengan kita buat amal lagu ni nak royak cara-cara lebih kurang ibu bapa nah. Baca Fatihah sekali, kita ambil air satu gelas, lipah tak lipah sangat tak apa, ambil air bola gelas, baca Fatihah sekali, lepas tu baca ayat kursi. Fatihah minta Tuhan tunai hajat, baca ayat kursi minta Tuhan tolak bala, lepas tu baca ayat la yusaddauna anha wa la yunzifu 3 kali siuk dalam tu. Lepas pada tu kita minum, dah kemudian kita ambil air bola tapak tangan kanan sikit, tapak kiri sikit, tapak tangan kiri sikit. Lepas pada tu kita buat sapuh kepala, cuba mulazamah kita beramal. InsyaAllah mudah-mudahan diterima dan pula dikabulkan oleh Allah. Mudahan penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata baba mi amalan cak hai dai tengan rew-rew mai bapa khop kun krap. Aduh kan tak ada bining lagi kan demo ni. Masya-Allah, dia kata Kahiru, nama Kahiru Ashan Zakaria. Akhiru ni makna kata amalan ni payah kibau. Amalan nak cepat-cepat nak boleh bining dia kata babo mi amalan cak hai dai tengan rew cak dai tengan rew mai dah dia kata babo mi amalan cak hai dai tengan rew mai babo khop kun krap. Dia tak ada kedak amalan untuk nak jadi cepat boleh bini, boleh menikah kahwin. Kalau orang tino nak cepat boleh berlaki, kalau orang jantan nak cepat boleh bini. Ya amalan ni nah abai kita abai khairu ni terima kasih ya tanya ni masalah ni abai ni. Ya amalan tu sungguh ya tak ada tu ada, tapi kalau nak pergi buat saat ni tu ya payah juga babo nak royak ni. Tapi ya golek ke orang duk jadi lambat belaki, lambat bining ni, golek ke ya duk jadi mengambil. Apa mengambilnya ibu bapa dan saudara-saudari? Yakni orang panggil jadi telekat. Gapo mengambil tu bahasa orang tua dulu. Bahasa kampung, bahasa orang tua dulu, orang panggil mengambil. Orang panggil jadi telekat. Apabila telekat, ia jadi suwi. Orang tengok kita seorang ataupun kita pergi, misalnya kita orang jatuh, nak pergi tengok bining, ataupun nak pergi tengok orang tino, tengok kena dah kita kena dia. Kena cekak dengan keluarga dia, dengan tino, dengan para puan tu, kena berdiri. Tapi lek demo tak karak mana. Lek demo tu jadi tak karak. Jadi tak karak. Kemudian kita pergi tengok pula itu seorang yang kedua. Tengok para puan seorang kedua. Pergi tengok saat ni tu kita rasa tak karak mana kita lek jatuh ni. Oh lek demo tu habis diri lah pun kena kita pun hak tino pun kena. Lek kita tak karak dah. Haduk menjadi selisih lah tu. Lagu ni abai khairu kita. Hak ni ya kena pelepah.
Ya kena cari tok bomo pelepah ataupun cari tok guru pesing pandai pelepah. Ya kena belima ni hak ni. Ya jadi telekat. Amalan tu ada tapi amalan ya kena buat selepas daripada kita mani kita belima. Lepas dah tu kita buat amalan. InsyaAllah lepas dah tu laku lagi cepatlah kita boleh rumah tangga. Lah cepatlah kita boleh bina BO. Deh. Tapi semata-mata amalan nak buat cepat tu ya tak cepat sebab diri kita dah terlekat. Supaya kereta nak pergi derah tak boleh. Orang panggil duk terlekat. Terlekat di seluk nak pergi tak boleh. Kereta tu derah boleh so 4 so 5. Tapi duk terlekat nak pergi tak boleh. Duk terlekat di seluk. Deh. Ni kita kena buat benda terlekat tu dulu baru orang panggil nak jadi cepat dalam kita berumah tangga dan berkahwin. Deh. Lepas tu tanya lagi babo kerang dan kei. Nazar te cham mai dai wa naza arai. Naza apa? Demo naza apa ni? Ya kata babo kerang dan kei naza. Nasa tu naza lah. Nazar tu lah. Nasa kelima siya tak ada Kerang dan kei naza. Te cham mai dai wa naza arai. Naza apa? Lek wan neng Allah hai rau. Dai rap sing nan. Rau kuan tam yang rai kap naza nan. Nah. Syukrankah. Masalah nazar gini lah kita nazar kita misalnya seorang tu yang nazar tu kalau kita dapat boleh masuk hijau supaya orang nak hijau di semua botol ke ataupun nak hijau dia tu nak jadi kru ke ataupun dia saat ni nak buat pernego masalah tu kama dia yang nazar tu kawan ni kalau boleh masuk mengajar sekolah ni kawan nazar nak makan kambing masalah ni ni buat contoh ni. Ataupun yang nazar kata kalau kahwin ni kalau berjaya penegak kahwin nazar nak pergi ke Mekah. Deh nazar nak pergi ke Mekah. Tapi amo nak goyak kepada ibu bapa semua masalah lapar nazar yang ada khususnya. Jadi semata-mata kita katanya kalau aku boleh masuk mengajar di sekolah ni aku nak makan kambing. Ataupun kalau aku saat ni tu boleh nak ke Mekah, aku nazarnya nak pergi ke Mekah. Hijab jayum nego aku najah aku nak pergi ke Mekah. Jadi kalau semata-mata lapar macam ni. Ya orang panggil tak panggil nazar di dalam kitab fiqh tapi orang panggil sirah yang mulazamah. Orang tak panggil masalah nazar sebab orang panggil yang nazar ni ada sirah yang tertentu. Ya ada sirah dia, ya ada lapar dia. Ya kena katalah anak ibu apa? Ya baru nak panggil nazar. Lillahi alayya kaza wa kaza. Sabik bagi Allah wajib tahaku. Maka pergi misalnya kita sakit lama. Siapa sakit 2-3 tahun. Maka kita kata nak lillahi alayya. Sabik bagi Allah ke atasku pergi. Jadi kalau sabik bagi aku di atas Allah. Kalau aku hingga Nyakit aku ni duk sakit 2-3 tahun nak makan tak boleh nak tidur tak jenera kalau Tuhan wihile aku nak makan kambing 3 ekor maka ketika ni wajiblah dia kena makan kambing 3 ekor kalau dia tak makan kambing 3 ekor maka nazar tu tak lucu dan tak lepas daripada dia tapi kalau dia saat ni tu tak ada kata lillahi alayya kaza wa kaza tak ada tersabit bagi Allah kalau aku berjaya nak pergi ke Mekah maka lapar ni orang tak panggil nazar tapi orang panggil apa yang gapo yang mulazamah yang melazimi akan dia maka makna kata buat dengan tak buat maka comel dia buat sebab dia ada berjanji orang panggil apa yang melazimi tapi orang tak panggil nazar di dalam kitab fiqh deh maka kita nazar tu ya kata wanang Allah raudai rab sinan tapi dia tak ingat nazar tu nazar deh gapo dia dah camai dai wa naza arai naza kambing ke naza masalah nak nak sedekah sejik ke naza nak puasa tak ingat hak tu kita ingat apabila ingat tu kita fikir marilah naza gapo kena fikir mari lama mana kita tak buat kalau kita sebut ngelapal lillahi alayya maka duk telekatlah pada diri kita ambil hak kita ingat ambil hak kita ingat lepas tu dia katanya zikir khususi babo atau ijazah boleh tak zikir khususi ni amba nak wilah sepakah-pakah di sini zikir khususi untuknya masalah nak tenangkan hati supaya abai Abdul Rahman kita tanya Rahman tanya tadi lagu mana duk mari ganggu oleh kepala kita ni Abdul Basit kita tanya masya-Allah sik apa ngajar kita ni murid kita sejati
Jadi dia katanya masalah apabila dok nak niat marikan gangguan, marikan masalah dok kacau le hati, maka nak buat lagu mana nak wi benda ni orang panggil kau hingga, nak wi benda ni kau tak ada telita saya khawatir ni, maka zikir khususi, maka zikir amun nak oyak hari ni, nah amun nak ijazah sekadar di atas jalan umumnya. Yakni amun ijazah zikirnya yang pertama kali terlepas semayanya la ilaha illallah 100 kali. Dan pula sepah maya juga Allah 100 kali. Ni amuk ijazah kepada pendengar-pendengar di atas jalan umumnya. Gi buat tengoklah. Lepas tu dia katanya tu masalah orang hak payah bining, hak tu dia kena pelepah. Masalah nazar saat ni kalau kita kata lillahi alayya kaza wa kaza, hak tu dikatakan nazar. Kalau dia tak kata dengan lafaz tu, dia tak panggil nazar, dia panggil lafaz apa? Lafzun mulazimun. Tapi kalau buat tu comel sebab kita ada berjanji dah tu. Dia kata tangan malai pi tayang mai mi tayak mi amalan mai krab babo ya mi thaya aduh ya bining banyak tahun dah tapi tak ada boleh nak ni satu macam agak ni takut dia mau berdiri tak kena apa ben ni dia tak krai kodai mai rucak dai mai mai rucak dai mai dia kata bining tu berumah tangga tu banyak tahun dah. Dia kata tangan malau pin tangan malau laipi tangan tangan malaipi malau tangan malaipi yang mai mi tayak mi amal mai krab babo ya mi tayak. Dia kata dia ni bining banyak tahun dah, nikahnya tahun dah, tapi tak ada boleh anak, tak dapat zuriat, tak dapat keturunan, maka amal gapo tik babo boleh tolong nak untuk boleh tayak ni. Jadi hak ni beres krai kodai ni nama fik nama krai kodai mai rucak dai mai hak ni payah sikit babo nak oyak sini ni jadi susah sikit. Kalau kita royak tu ya jadi nampak itu sikit. Hak ni abang kena mai jumpa dengan babo sendiri, babo nak wi amal khususi abang kena buat dengan bini abang. Abang kena buat amalan yang khususi. Jadi kita nak royak sini ya jadi nampak aib ataupun nampak celah sangat, nampak huduh sangat. Jadi kalau abang nak amalan untuk nak dapat anak, abang kena mai jumpa dengan babo lepas pada covid ni, kena kecek khususi satu persatu, sore sama sore, lepas tu bini abang dan abang. Jadi babo nak royak sini laisuk ni pergi jauh je ramai, mana dengar tu tak nak comel lagi pula tak nak sesuai tu minta maaf lah abang nak royak tak nak royak, tapi nak royak tu dia tak comel benda ni orang panggil nak kecek buka tak boleh. Sebab tu ilmu kadang-kadang kita boleh royak, satu ilmu tu ya kita nak royak pada yang ramai tak boleh, ni khususi. Dia kata samyang ti Nabi hairab hairib tam neng rab fangsuk. Satu dikatakan kita saat ni tu taruhkan mayat, 2 tangan, 3 ya hai babo bok rauลืม mi เพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านถามเราmasalahnya hak Nabi suruh cepat kita oyak pakar-pakar masa pun sayuk ibu bapa dah. Jadi banyak soalan kita oyak pakar-pakar, oyak dengan cara ringkas. Insya-Allah kita kata kita oyak malak hari pula ada soalan dia mau tanya malak pun mau tak ada jawab. Jadi hak Nabi suruh cepat, yang pertama cepat gapo? Yakni cepat hak malak mau oyaknya. Yang pertama sekali kita kena cepat gapo dia malak? Yakni percepat buka puasa. Iftar, yakni cepat buka puasa. Apabila seorang puasa, apabila dia dengar Allahu Akbar, maka cepat-cepatlah sunat dia cepat buka puasa dengan kia doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dua cepat apa? Yakni cepatkan bayar hutang. Cepatkan bayar hutang. Yang tiga mempercepatkan masalah apa? Yakni anak para puan nyanyi tunggu jadi tua. Cepat-cepat wi berumah tangga, cepat-cepat wi berkahwin kerana nak melepaskan daripada fitnah. Yang keempat ialah at-taibu aniz zambi, yakni seorang yang berdosa cepat-cepat dia bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, seorang yang mati, apabila mati maka sunatkan cepat-cepat ditaruh disipirkan akan dia, jangan duk bertaruh
perkara duk tunggu waris tu waris ni, maka itu Nabi tak suka. Maka 5 perkara ni orang panggil 5 perkara hak yang disunat. Nabi kata dipergalak suruh kita percepat. Yang pertama masalah orang puasa sunat cepat buka, dan pula yang kedua bayar hutang, yang tiga para puan anak dara cepat-cepatkan nah dikahwinkan akan yang duk tunggu siapa tua nah anak dara tua. Yang keempatnya seorang yang berdosa cepatlah dia taubat dengan Allah. Yang kelima apabila seorang itu mati dicepat-cepatkan taruh dan disimpangkan dia nah. Nah, kenal apa demi Allah adakah jadi nazar nah. Ni insya-Allah ibu bapa nah jadi nazar dak demi Allah. Kalau kata lafaz Jawi pun tak ada masalah, tapi kena lafaz sirah yang terjemuh daripada lillahi alayya, sabit bagi Allah, wajib di atasku. Dah hak lafaz ni lillahi alayya nah. Ataupun wallahi adalah kita royak sekali lagi nah. Maka baba ko doa nah. Salam baba khatam nah baba nah. Insya-Allah kita semula pula kerana masa kita tak bagi kita jawab semula pula insya-Allah dah. Kerana panjang lebar nah masa pun insya-Allah kita akan sambung semula dengan kata aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi